Selamat pagi dan salam sejahtera. Bersama saya Marzela Sigai untuk ringkas TVS edisi 10 Mac 2021, ikuti paparan berita ini. Sarawak pada Selasa mencatatkan perkembangan positif apabila jumlah kes sembuh COVID-19 lebih tinggi berbanding kes baharu iaitu 210 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge dari hospital. Sementara itu, kes positif baharu COVID-19 di Sarawak pula adalah sebanyak 163 dan daerah Betong merekodkan kes tertinggi iaitu 37 kes. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS dalam kenyataannya menyebut Sarawak turut merekodkan satu kes kematian baharu melibatkan warga emas berumur 83 tahun di Hospital Mukah. Selain itu, daerah Semarahan telah kembali ke status kuning daripada status jingga, manakala daerah Subis pula bertukar ke status merah. Sementara itu, Malaysia merekodkan jumlah kes sembuh baharu sebanyak 2,345 kes. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes sembuh kini sebanyak 296,379 kes. Dalam pada itu, kes baharu COVID-19 di Malaysia terus mencatatkan penurunan iaitu kepada 1,280 kes pada Selasa. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, daripada jumlah tersebut terdapat 2 kes import yang mengalami jangkitan di luar negara. Kes aktif dengan keboleh jangkitan COVID-19 kini adalah sebanyak 18,704 kes. Selain itu, terdapat pertambahan sebanyak 9 kes kematian baharu untuk menjadikan jumlah kes kematian secara keseluruhannya kini sebanyak 1,186 kes. Setakat ini, 155 pesakit sedang menerima rawatan di unit rawatan rapi ICU dan daripada jumlah tersebut, 76 orang memerlukan bantuan pernafasan. Golongan guru yang mengajar di Taman Asuhan Kanak-Kanak Taska dan Taman Didikan Kanak-Kanak Tadika diminta untuk dikategorikan sebagai pekerja barisan hadapan selain mempertimbangkan golongan ini untuk diberikan vaksin COVID-19. Permintaan daripada Majlis Pembangunan Awal Kanak-Kanak dalam mesyuarat tadi bahawa guru-guru yang mengajar, membimbing anak-anak di institusi pendidikan awal kanak-kanak ini harus dikira sebagai frontliners sama seperti guru-guru lain. Jadi dengan itu proses vaksinasi harus juga merangkumi guru-guru di Tadika dan juga di Taska. Aspek keselamatan dari segi persekitaran bagi mencegah virus COVID-19 harus diterapkan kerana COVID-19 telah secara langsung memberikan impak kepada perkembangan kanak-kanak. Apabila dijalankan sesi pembelajaran secara atas talian, keberkesanannya kurang memuaskan kerana murid Taska dan Tadika masih terlalu muda. Jelas Fatimah, elemen sosialisasi dalam kalangan murid-murid ini sangat memberikan impak kepada mereka kerana mereka juga memerlukan kebolehan untuk bersosialisasi bagi perkembangan mereka sendiri. Perkembangan seterusnya. Kawalan Keselamatan di Sempadan Malaysia Indonesia di Sarawak diperkukuhkan menerusi penambahan 4 pos kawalan baharu. Menurut Panglima Tentera Darat Jeneral Tan Sri Dato' Zamrus Mohamad Zain, Kerajaan Sarawak telah pun meluluskan beberapa tapak tanah bagi pembinaan 4 pos berkenaan yang dijadualkan beroperasi pada Ogos tahun ini. Dan di Sarawak kita telah luluskan atau kita telah plan untuk penambahan 4 pos operasi, pos simpangan di negeri Sarawak, dan juga untuk mengucapkan terima kasih juga pada Ketua Menteri kerana telah meluluskan tanah-tanah. Ada 4 lokasi tanah yang telah diluluskan sepanjang sepadan antara Sarawak dan Kalimantan yang telah diputuskan oleh Menteri Pertahanan. Pengoperasian 4 pos tersebut akan menjadikan keseluruhan 19 pos kawalan di negeri ini yang sekaligus dapat mengimbangi kawalan di antara sempadan Sarawak dan Kalimantan, wilayah Indonesia.
Sementara itu, tambah Zamros, pihaknya turut merancang untuk membina sebuah kem baru yang kekal dan lengkap untuk Batalion ke-7 Regimen Sempadan di Bintulu. Hasrat ini telah pun dibincang bersama Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg bagi mendapatkan beberapa cadangan yang boleh diusulkan ke peringkat kementerian. Sebab sekarang ni kita menyewa di atas tanah state, jadi kita merancang untuk membuat camp proper. Jadi kita nak tanya pandangan daripada state apa option yang kita ada dapat pusat. Jadi saya ada dapat keputusan daripada Ketua Menteri Sarawak tadi tanpa tersebut, dan kita akan berbincang di peringkat Menteri Pertahanan macam mana option tersebut dapat dilaksanakan. Penduduk di Tanjung Purun, Lundu yang mengusahakan tanaman padi kini dapat menuai dalam jangka masa yang lebih singkat berbanding sebelum ini. Pasaran tempatan di negeri Sarawak akan dibekalkan dengan beras yang dihasilkan daripada tuaian padi dari Tanjung Purun. Kelainannya adalah variti yang kita buat di sini adalah variti yang jangka pendek yang kita dapati dari pihak Merti. Kalau padi dulu memakan masa 5-6-7 bulan, yang ini hanya 90 hari. Seramai 59 petani dari kampung-kampung sekitar kawasan tersebut telah bekerjasama dengan Jabatan Pertanian dan Persatuan Peladang bagi menjayakan projek ini. Difahamkan terdapat 96 orang lagi petani yang bakal menyertai projek tersebut bagi memenuhi kawasan terbiar di sawah padi berkenaan yang berkeluasan 87.5 hektar. Menurut Jamilah, pada peringkat awal beras yang dihasilkan daripada padi di Tanjung Purun akan dibekalkan ke pasaran tempatan sahaja, namun projek berkenaan akan dipantau secara berterusan untuk melihat potensi pemasaran beras Purun ke peringkat antarabangsa. Kalau kita boleh promotkan beras gedung, kita pun boleh juga promotkan iaitu beras Purun. Dari kawasan kita. That will be the first time. So we are waiting for the time when this one will be packed and will be sold, in fact, in almost of the supermarkets around. And of course we have our strategic planning in marketing our rice. Penduduk Tanjung Purun mendapat sokongan penuh daripada kerajaan negeri dalam aktiviti penanaman dan penuaian padi di kawasan mereka. Semoga dengan sokongan ini penghasilan padi akan lebih memberangsangkan dan mampu dipasarkan ke peringkat antarabangsa pada masa akan datang. Laporan Nur Suhaida bersama juru kamera Zain Hashim untuk TVS Lundu. Melakukan aktiviti senaman di taman yang berdekatan sudah tentu satu kemudahan yang diinginkan. Penduduk di sekitar Jalan Arang khususnya yang tinggal di taman wawasan akan menikmatinya kelak apabila taman rekreasi yang sedia ada akan dinaik taraf. Projek naik taraf Taman Rekreasi tersebut yang dilaksanakan menerusi program transformasi luar bandar RTP menelan perbelanjaan sebanyak RM150,000. Sudah tentu, inisiatif seperti ini menerima penerimaan baik dari penduduk. Ribuan terima kasih kepada YB Law sebab YB Law sudah buat banyak untuk Jalan Arang lah, projek naik taraf untuk infrastruktur. Ya, khasnya untuk hari ini kita buat satu kira bumbung lah atau tempat untuk bila kita buat exercise kan, kita kalau hujan tak perlu lari-lari. Ya, malah ada juga yang sudah teruja menanti siapnya projek berkenaan. Saya mengucapkan terima kasih kepada YB menyokong kami buat projek inilah. YB boleh secepat mungkin cuci ini untuk kami lah, sebab kalau hujan dia licin kan. Kalau ini boleh cuci secepat mungkin untuk kami lah. Projek terbabit akan bermula pada awal April kelak dan dijangka siap menjelang Julai 2021. Dalam pada itu, pengerusi Majlis Perbandaran Padawan MPP yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Batu Kitang, Loh Kier Chiang, turut menyatakan hasratnya untuk menambah baik sistem perparitan di Jalan Stephen Kalong Ningkan setelah mendapat kelulusan kerajaan. Ini katanya bagi memastikan tidak terjadinya sebarang insiden banjir kilat lebih-lebih lagi ketika musim monsun. Pun ada minta DID akan tolong saya dan kita memang mau buat parit besar lah. Parit besar sampai sungai. Dan itu jalan
jalan Kalong Ningkang. Betul. Itu satu jalan. Jalan Kalong Ningkang. Itu parit yang penting sekarang. Sebab air sini semua keluar sana. Seramai 286,428 pembayar cukai telah mengambil peluang program khas pengakuan sukarela PKPS yang telah dilaksanakan mulai 3 November 2018 hingga 30 September 2019. Ia melibatkan jumlah cukai tambahan dan penalti sebanyak 7.877 bilion ringgit. Program tersebut ditawarkan oleh kerajaan sebagai penyelesaian kepada pembayar cukai yang mempunyai isu pematuhan cukai dengan tampil secara sukarela, melaporkan pendapatan penuh dan membuat bayaran cukai mereka dalam tempoh yang sepatutnya. Pembayar cukai telah diberi jaminan melalui Garis Panduan Operasi Bilangan 1 tahun 2018 yang selanjutnya digantikan dengan Garis Panduan Operasi Bilangan 1 tahun 2019. Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia juga menjelaskan bahawa layanan cukai bagi setiap kes yang diterima dan disemak adalah berdasarkan fakta dan merit. Laporan itu tadi mengakhiri ringkas TVS. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di saluran 122. Saya Marzela Sigai, salam hormat dan jumpa lagi.